Salam sejahtera, saya Valensa Britney Anayong selaku CEO bagi syarikat CocoChamps. Jadi untuk pengenalan, syarikat kami menjual produk Chocojar yang mempunyai pelbagai jenis dan pelbagai perisa. Jadi syarikat CocoChamps juga telah berkembang di pelbagai pasaran dan produk kami juga dijual bagi memenuhi kehendak pembeli. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi satu topik mengenai pekerja yang telah banyak membantu dalam menghasilkan produk kami sehingga menyebabkan nama syarikat kami terkenal di pelbagai pasaran. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah cara-cara membina pekerja yang inovatif dalam sesebuah syarikat. Cara yang pertama untuk membina pekerja yang inovatif dalam sesebuah syarikat adalah reka bentuk pejabat yang profesional dan menyeronokkan. Okey, dalam konteks ini, rupa dan rasa tempat kerja boleh mempengaruhi perasaan seseorang pekerja apabila mereka datang ke tempat kerja. Jadi ia juga boleh menjejaskan tanggapan pertama pelanggan terhadap perniagaan kita. Kita boleh menggayakan persekitaran yang profesional dan menyeronokkan melalui penggunaan elemen seperti yang pertama adalah warna. Jadi, warna ini boleh menjana perasaan yang mungkin berkaitan dengan pengalaman atau emosi seseorang pekerja. Jadi dengan menambahkan sedikit warna di seluruh tempat kerja dan ia boleh mengubah keseluruhan suasana pejabat tersebut serta membentuk rasa aliran dan kesepaduan. Okey, jadi elemen yang kedua adalah dari segi pencahayaan. Jadi jenis pencahayaan di tempat kerja mungkin boleh membuat satu perubahan besar kepada minda dan kesejahteraan seseorang pekerja. Cahaya semula jadi boleh menghasilkan perasaan terbuka dan selesa. Kesannya, pekerja boleh menjana idea dengan lebih tenang. Jadi contohnya di syarikat CocoChamps, kami mempunyai satu ruangan di mana pekerja boleh menjalankan kerja dengan lebih selesa, dengan lebih tenang. Cara kedua untuk membina seseorang pekerja yang inovatif adalah mewujudkan tugas bekerjasama. Jadi sesetengah pekerja selalunya bekerja bersendirian di meja mereka dan bukannya dengan rakan sekerja yang lain. Jadi sebagai CEO, saya melaksanakan satu tugas yang melibatkan kerjasama dengan bahan yang boleh dikongsi, ruang meja dan bekalan di mana pekerja akan berhubung dan bekerjasama dalam membuat satu projek atau idea untuk pasaran CocoChamps. Jadi pekerja yang berinteraksi antara satu sama lain pada setiap hari juga mungkin boleh membina persahabatan yang kukuh dan boleh meningkatkan semangat. Apabila pekerja mempunyai kerjasama dalam sesebuah organisasi, banyak idea yang boleh dihasilkan secara tidak langsung membentuk ciri-ciri yang kreatif dan inovatif dalam diri seseorang pekerja itu. Seterusnya, kita juga boleh membina pekerja yang inovatif melalui dengan mewujudkan satu persekitaran alam semula jadi di dalam pejabat. Jadi kenapa kita perlu mewujudkan persekitaran alam semula jadi di dalam pejabat? Sebab persekitaran yang semula jadi di dalam pejabat boleh merupakan satu perkara yang boleh menenangkan pekerja kita dalam organisasi. Okey, seperti yang kita tahu, alam semula jadi adalah satu perkara yang baik lebih-lebih lagi apabila terdapat dalam ruangan pejabat yang menenangkan. Dengan memperkenalkan hiasan pejabat semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan dalaman boleh menambah warna pada tempat kerja dan mungkin memberi manfaat kepada pekerja kerana tumbuhan selalunya terapeutik secara visual. Jadi hal ini akan memudahkan pekerja untuk memfokus ketika memikirkan sesebuah idea yang diperlukan oleh mereka untuk menyiapkan tugasan mereka. Jadi cara keempat yang kita boleh gunakan untuk membina seseorang bekerja yang inovatif dalam sesebuah syarikat ini juga adalah
mendedahkan pekerja kita kepada orang yang berjaya. Jadi kenapa dengan mendedahkan pekerja kita kepada orang berjaya boleh membentuk satu pekerja yang inovatif dalam organisasi kita. Jadi cara ini adalah satu cara yang efektif untuk membentuk diri pekerja dengan mencontohi orang yang berjaya. Untuk cara ini, CEO mungkin boleh mengadakan satu program yang melibatkan orang berjaya dalam bidang perniagaan seperti usahawan berjaya yang terkenal di Malaysia, iaitu yang pertama Nilofa, yang merupakan seorang usahawan yang berjaya di Malaysia, Datuk Alif Shukri dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Jadi dengan itu mereka boleh usahawan yang berjaya ini boleh berkongsi ilmu atau pengalaman atau membentuk diri yang inovatif dalam perniagaan. Selain itu, pekerja-pekerja juga boleh mempelajari cara-cara orang berjaya dengan menonton kisah mereka atau bagaimana mereka menjalani kehidupan sebelum dan selepas berjaya. Jadi perubahan itu mungkin akan memberikan inspirasi kepada pekerja kita untuk mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik sekaligus mempengaruhi minda mereka ke arah yang lebih positif. Jadi selain itu, cara untuk membina pekerja yang inovatif juga boleh kita lakukan melalui dengan menggalakkan pekerja kita membuat satu projek. Jadi kenapa dengan membuat satu projek ini boleh membentuk diri seorang pekerja yang inovatif? Jadi seperti yang kita tahu, apabila pekerja aktif membuat satu projek yang diberikan oleh CEO ataupun pengurus sesebuah syarikat itu, jadi mereka akan dapat menimba ilmu yang baharu yang mungkin mereka tak pernah lalui atau mereka tak pernah tahu pun sebelum ini. Jadi projek ini juga akan secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada pekerja untuk berfikir lebih kreatif secara dan membina kreativiti mereka dalam bidang pekerjaan yang mereka ada sekarang ini. Jadi seperti dalam syarikat saya, dalam syarikat Choco Champs, mungkin sesetengah pekerja saya tiada pengalaman ataupun tiada ilmu dalam bidang perniagaan. Tetapi dengan memberikan mereka satu projek yang besar atau satu projek yang kecil, mereka akan menimba ilmu dan mereka akan dapat mempunyai pengalaman daripada pekerja-pekerja lain yang menjadi mentor mereka untuk membimbing mereka dalam perniagaan Choco Champs. Jadi selain itu, kita juga selalu beranggapan bahawa idea yang mungkin diungkapkan perlulah transformatif berdasarkan projek yang dibuat. Tetapi sebaliknya, idea yang inovasi yang diberikan seseorang pekerja, walaupun idea itu kecil, idea itu juga mampu membentuk satu perbezaan dalam projek tersebut. Oleh itu, projek yang dilaksanakan ini akan menyebabkan pekerja lebih aktif dan mampu membina pekerja inovasi dalam sesebuah organisasi. Jadi cara keenam, cara terakhir untuk membina atau membentuk seorang pekerja yang inovasi dalam syarikat kita adalah dengan membangunkan teknik latihan inovasi melalui permainan. Hal ini kerana proses untuk membuat pekerja aktif di dalam organisasi adalah dengan membuat mereka berasa teruja. Jadi dengan itu, CEO atau pengurus perlu memastikan pekerjanya terlibat secara aktif pada hari pertama dengan elemen permainan yang strategik sepanjang keseluruhan proses latihan kaki tangan itu berlangsung. Misalnya, permainan ini untuk pembelajaran yang menggabungkan unsur keseronokan dengan reka bentuk pengajaran untuk mencipta satu platform latihan yang menarik perhatian pekerja dan secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk menamatkan latihan itu sehingga hari terakhir. Maka permainan ini akan menghiburkan pekerja dengan cabaran dan persaingan di antara mereka untuk membentuk satu inovasi dalam diri mereka. Jadi, mengapa pekerja inovasi ini sangat penting dalam sesebuah syarikat atau organisasi?
Jadi pada pendapat saya, pekerja inovasi ini sangat penting kerana ia membantu dalam mengembangkan sesebuah syarikat kita sehingga meluaskan produk kita di pelbagai pasaran. Dengan itu, produk kita mungkin akan terluas kepada pasaran di luar negara atau negara-negara lain. Jadi, selain mendatangkan kejayaan dalam syarikat, pekerja yang inovatif juga mampu meningkatkan produktiviti kerja dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang berlaku di pejabat. Malah, pekerja yang berinovasi juga akan menyumbangkan idea dalam menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh sesebuah syarikat. Contohnya, apabila syarikat mengalami penipuan daripada syarikat lain, pekerja yang berinovasi mungkin akan mampu membantu dalam menyelesaikan masalah ini kerana mereka telah mempelajari pelbagai ilmu dan mempunyai minda yang sangat kreatif. Apa yang paling penting adalah kualiti kerja pekerja atau kerja berpasukan mampu ditingkatkan dalam sesebuah organisasi. Jadi, itu sahaja perkongsian saya mengenai topik pada hari ini, iaitu cara membina pekerja inovatif. Antaranya yang pertama tadi adalah reka bentuk pejabat yang profesional dan menyeronokkan, di mana ia boleh dilakukan dari dua aspek elemen, iaitu yang pertama adalah warna, yang kedua adalah pencahayaan. Jadilah cara yang kedua untuk membina pekerja yang inovatif dalam syarikat kita adalah mewujudkan tugas kerjasama. Yang ketiga adalah mewujudkan persekitaran alam semula jadi di dalam pejabat. Yang keempat adalah mendedahkan pekerja kita kepada orang yang berjaya supaya mereka boleh mencontohi orang yang berjaya itu dan memberikan inspirasi kepada mereka. Jadi yang kelima adalah dengan menggalakkan pekerja kita membuat projek, dan yang terakhir adalah membangunkan teknik latihan inovasi melalui permainan. Jadi saya berharap topik yang saya kongsikan pada hari ini boleh memberikan satu inspirasi kepada syarikat lain agar kita mampu mengembangkan bidang perniagaan di Malaysia dengan lebih maju dan lebih luas sehingga membuatkan negara kita menjadi negara yang berjaya dan negara yang maju seperti negara-negara lain. Maka berakhirlah perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton perbincangan topik pada hari ini.